Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada siri yang ke-40 daripada program sirah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Pada siri yang ke-40 pada pagi ini, kita nak menceritakan tentang peperangan Uhud. Kita telah mulakan semalam bagaimana peperangan Uhud berlaku. Sebab yang berada di belakang kenapa terjadinya peperangan Uhud telah kita kongsikan semalam. Mohon sebaik sahabat-sahabat yang bersama untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka pada muka surat yang ke-77, penulis buku menyebutkan, maka apabila orang Quraisy pada waktu itu dia nak buat peperangan yang lebih besar daripada Badar. Badar kos dah tinggi dah. Macam kita tengok negara yang pada waktu itu memberi fokus kepada ketenteraan, berapa banyak yang mereka belanja. Ini adalah belanja yang besar. Pada waktu itu dengan kelengkapan, pada waktu itu dengan pengangkutan dan pelbagai. Maka orang Quraisy pada waktu Badar mereka punya jumlah tentera antara 900 ke 1000 orang. Tapi untuk Uhud, kerana mereka nak balas dendam, mereka pada waktu tu nak bawa tentera yang lebih ramai. Maka satu, bagaimana mereka nak ajak orang Quraisy pada waktu itu untuk bersama. Sebab ianya baru setahun selepas mereka kalah. Momentum itu tak nak dinaikkan. Yang kedua, mereka perlukan belanja yang besar. Kalau tentera ramai, mereka perlu belanja yang besar untuk pengangkutan, untuk makanan dan juga untuk perkara-perkara yang lain. Maka kata penulis buku, pada muka surat yang ke-77 pada perenggan yang keempat, kata penulis buku, maka siapakah paina, siapakah pada waktu itu yang menjadi pemula kepada peperangan Uhud ini? Kata penulis buku, maka Abdullah bin Rabi'ah, Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal dan juga Abu Sufyan bin Harb. Mereka pada waktu ini keempat-empat orang ini, mula-mula 3 orang, Ikrimah, Safwan dan Abdullah, mereka datang berjumpa dengan ketua orang Quraisy, pemimpin orang Quraisy. Sebab waktu Badar semua pemimpin Quraisy mati kecuali Abu Sufyan kerana dia membawa rombongan perniagaan. Maka mereka berjumpa dengan Abu Quraisy, dengan Abu Sufyan, dan pada waktu itu minta tolong kepada Abu Sufyan untuk fikirkan sesuatu. Benda yang paling penting untuk difikirkan pada waktu itu adalah untuk membiayai peperangan menentang Nabi, sebab belanja dia sangat besar. Untuk peperangan belanja dia adalah sangat besar. Maka pada waktu itu kata penulis buku, kebetulan pada waktu itu Abu Sufyan dia sedang berkumpul dengan pemegang-pemegang saham yang Al-Quran tu letak dalam almari. Okay, minta maaf sahabat-sahabat. Okey. Lalu Al-Quran letak dalam almari, yang lain bawa. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Maka pada waktu itu ketika mana tiga orang ini, Abdullah bin Rabi'ah, Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, dia datang jumpa dengan Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan tengah berkumpul dengan pemilik-pemilik saham, pemegang-pemegang saham daripada rombongan perniagaan yang tahun lepas, tahun 2 Hijrah, ketika mana Nabi cuba nak halang di Badar tetapi berubah kepada menjadi perang. Maka Abu Sufyan tengah kumpul dengan mereka. Pada waktu itu, tengah berkumpul dengan pemilik saham keuntungan perniagaan yang berjaya diselamatkan ketika mana peperangan Badar. Maka pada waktu itu, ketiga-tiga orang ini bersama dengan Abu Sufyan merayu kepada peniaga-peniaga, kepada toke-toke, kepada taikun-taikun besar ini. Mereka berkata, "Wahai orang Quraisy, Muhammad telah menghina kalian dengan membunuh beberapa orang yang terbaik dalam kalangan kalian. Itu pemimpin kita kena bunuh. Abu Jahal, Utbah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid dan lain-lain, banyak yang kena bunuh. Maka bantulah kami dengan harta benda kamu ini untuk memerangi Muhammad. Moga-moga kita boleh membalas dendam atas kematian saudara-saudara kita." Lalu mereka pujuk kepada pemilik-pemilik saham yang pada waktu itu kita dah baca dalam peristiwa Badar, jumlah pada waktu itu adalah 50,000 dinar. Dan dinar pada zaman ini adalah bersamaan dengan 1,100 lebih kurang, bererti 55 juta nilai harta, tak termasuk dengan 1,000 ekor unta yang membawa barang-barang itu yang dimiliki oleh taikun-taikun ataupun pemilik-pemilik saham perniagaan ini. Sebab orang Quraisy bila berniaga, dia bagi duit dan tak semua mereka boleh ikut. Lalu orang yang pergi niagakan itu mereka akan niagakan dan keuntungan mereka akan bagi. Lalu bila disebut tentang nak balas dendam, dan mereka memang sangat marah dengan Nabi SAW. Nanti kita akan baca tentang peperangan Bir Ma'unah dan juga peristiwa yang lain. Bagaimana mereka sanggup bayar 100 ekor unta untuk seorang sahabat yang mereka boleh bunuh. Mereka sanggup. Mereka punya dendam dengan Nabi dan para sahabat. Mereka punya benci dengan Nabi dan para sahabat. Maka bila keempat-empat orang ini pujuk kepada pemilik-pemilik saham, maka mereka terus setuju. Dia kata, "Baik, kami tak ambil langsung keuntungan daripada perniagaan kali ini. Kami bagi semua yang ada dalam perniagaan kali ini untuk menjadi biaya dalam peperangan memerang Muhammad." Kata penulis buku, pada perenggan seterusnya, tanpa banyak alasan, para pemilik saham tersebut bersetuju untuk membiayai dana peperangan ini, yang mana nilai itu adalah 1,000 ekor unta dan 50,000 dinar. 50,000 dinar bersamaan dengan 55 juta ringgit. Lalu kos yang besar, 55 juta ringgit dan 1,000 ekor unta. Lalu dia keluarkan terlalu banyak harta untuk memerangi Nabi SAW. Maka berkenaan tentang peristiwa ini, Allah mencela mereka melalui firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-36 dan 37. Firman Allah, "Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, mereka sanggup membelanjakan harta benda mereka." Mereka sanggup membelanjakan harta benda mereka untuk menghalang manusia daripada jalan Allah. Dan jumlah yang mereka belanja pada Badar 55 juta ringgit. Tak termasuk nilai 1,000 ekor unta. Kalaulah seekor unta 5,000 pun, maka kalikan dengan 1,000, berapa jumlah dia? Maka firman Allah, mereka tetap membelanjakan harta mereka, yang kemudian dia menjadi penyesalan kepada mereka. Sebab mereka takkan boleh memadam agama Allah. Mereka takkan boleh menghalang manusia daripada agama Allah. Belanjalah banyak macam mana sekalipun, agama Allah tetap akan menjadi yang tertinggi. Tambahan pula firman Allah, mereka dikalahkan. Ingatlah, orang-orang kafir itu semuanya akan dihimpunkan dalam neraka Jahannam. Orang-orang yang pada waktu itu menentang agama Allah oleh
oleh sebab Allah hendak membezakan antara golongan yang jahat dengan yang baik, dan yang jahat itu sebahagiannya akan bersatu dengan sebahagian yang lain, lalu dihimpunkan kesemuanya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Lalu ini firman Allah dalam surah Al-Anfal menceritakan tentang jumlah besar yang mereka sanggup keluarkan semata-mata untuk memerangi Nabi, memerangi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat yang ke-78. Maka bila dia ada dana yang besar, 55 juta ringgit, kemudian 1000 ekor unta yang cukup untuk pengangkutan, yang cukup pada waktu itu untuk makan, minum dan lain-lain. Maka pada waktu itu mereka buka lagi kepada orang Quraisy untuk membiayai peperangan ini. Siapa lagi nak sumbang? Siapa lagi nak sumbang? Perenggan yang kedua, lalu dah ada dana. Persoalannya sekarang bagaimana nak menaikkan semangat orang-orang yang tengah lemah semangat. Sebab orang Quraisy mereka dah nampak umat Islam pada Badar, mereka pada waktu itu jumlah sikit boleh menang. Maka banyak orang Quraisy yang lemah semangat. Tak semua nak balas dendam. Ada yang lemah semangat. Ada yang tak nak pergi. Ada yang pada waktu itu takut. Ada yang pada waktu itu tak berani. Maka bagaimana orang Quraisy nak menghadapi situasi ini? Maka kata penulis buku, pada masa yang sama, Safwan bin Umayyah sengaja mengupah Abu Izzah. Siapakah Abu Izzah? Dia adalah influencer terkenal pada waktu itu. Dia influencer. Dia boleh influence orang. Dia adalah influencer. Macam zaman kita influencer, pada waktu itu dengan satu video dia, satu posting dia, dia boleh influence orang lain. Dia ada orang yang ikut dia. Maka Abu Izzah ni dia adalah penyair, influencer pada zaman itu. Padahal Abu Izzah ini, dia telah berjanji dengan Nabi sebab dia adalah antara tawanan Badar. Nabi berjaya tawan dia, Nabi tangkap dia. Maka Nabi kata, Abu Izzah, engkau kena bayar sekian-sekian untuk bebas. Dia kata, wahai Rasulullah, aku miskin. Aku tak mampu nak bayar apa-apa. Maka Nabi kata, baik, aku bebaskan kamu, tapi jangan sekali-kali kamu menggunakan syair kamu, diri kamu, untuk berperang melawan agama Allah. Dia pun berjanji. Dia kata, wahai Rasulullah, aku takkan serang Islam lagi. Maka Nabi bebaskan dia percuma. Nabi maafkan dia tanpa sebarang syarat, tanpa sebarang bayaran. Tetapi pada perang Uhud ini, dia adalah antara orang yang dipilih menjadi influencer untuk influence orang Quraisy yang lain supaya berani bangkit menentang Nabi. Sebab itu kata penulis buku, Abu Izzah telah diupah oleh Safwan bin Umayyah untuk menyemarakkan kebencian Quraisy dengan membacakan syair-syair pembakar semangat untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Izzah pada waktu itu dijanjikan dengan harta yang banyak kalaulah dia balik daripada Uhud dengan selamat. Namun kalaulah Abu Izzah terbunuh dalam peperangan Uhud, Safwan berjanji anak-anak dia akan dijaga. Lalu dia kata, kerja kau naikkan semangat dengan posting-posting kau, naikkan semangat orang Quraisy, dengan video-video kau, naikkan semangat orang Quraisy. Kalaulah engkau berjaya menaikkan semangat Quraisy dan kalaulah engkau selamat dalam peperangan Uhud, engkau akan dapat blank check banyak. Kau akan dapat harta yang banyak. Dan kalaulah kau terbunuh, jangan risau. Anak-anak kau semua aku akan hantar ke international school. Dia punya universiti aku akan tanggung, kata Safwan bin Umayyah. Maka kerana kelabu pada waktu itu, tertipu dan pada waktu itu terpengaruh dengan tawaran yang lumayan, maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Abu Izzah dilanggar janji dia dengan Nabi. Dilanggar janji dia dengan Nabi dan dia bangkitkan semangat Quraisy. Maka pada waktu itu orang Quraisy diupah influencer yang kedua. Dua influencer. Influencer utama, duta utama untuk perang Uhud adalah Abu Izzah. Namun ada influencer kedua.
Kata penulis buku, selain itu seorang lagi penyair yang bernama Musafi' bin Abdul Manaf Al-Jumahi juga diberikan tugasan yang sama. Dana mereka ada banyak, maka pada waktu itu mereka perlu menaikkan semangat, menyemarakkan kebencian pada waktu itu supaya orang Quraisy bangkit melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila berhempas pula selama setahun, pada waktu itu dengan syair-syair dia, dengan posting dia, dengan video-video dia, maka pada waktu itu kata penulis buku, selepas berhempas pula selama setahun, akhirnya orang musyrikin Mekah berjaya mengumpulkan kekuatan tentera 3 kali ganda lebih banyak daripada Badar. Badar hanya antara 950 dan pada waktu itu antara 950 hingga 1000. Tetapi waktu Uhud mereka berjaya kumpulkan 3 kali ganda lebih banyak, iaitu sebanyak 3000 tentera, dan pada waktu itu mereka keluar dalam keadaan dendam untuk membalas dendam kepada Nabi, dalam keadaan penuh amarah dan kebencian untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila orang Quraisy keluar daripada Mekah, pada waktu itu mereka sangka Nabi tak tahu, sebab mereka rahsiakan perjalanan mereka. Tetapi kita telah sebutkan berkali-kali bagaimana Nabi mempunyai maklumat perisikan yang hebat. Nabi pada waktu itu mempunyai jalinan dan juga jaringan maklumat perisik-perisik yang adalah dipercayai. Maka kata penulis buku, pergerakan tentera musyrikin ke Uhud akhirnya berjaya diketahui oleh Abbas. Memang Abbas tahu, sebab Abbas pakcik Nabi duduk dekat Mekah. Maka tanpa berlengah-lengah, dia tulis sepucuk surat yang menceritakan tentang detail Quraisy. Mereka berapa orang, mereka melalui jalan mana, mereka akan sampai ke Madinah anggaran bila, semua. Dan pada waktu itu disuruh kepada hamba dia supaya berjalan ke Madinah, pergi ke Madinah tanpa henti supaya surat ini cepat sampai pada Nabi. Maka walaupun orang Quraisy keluar dahulu, tetapi hamba kepada Abbas, dia telah bergerak tanpa henti. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum disebutkan pada waktu itu sepatutnya perjalanan ke Madinah mengambil masa 6 ke 7 hari. Hamba kepada Abbas, dia berjaya sampai ke Madinah dalam masa 3 hari. Laju. Pada waktu itu, laju. Tanpa henti, tanpa rehat. Dia bergerak siang dan malam. Maka surat ini sampai kepada Nabi. Apakah yang Nabi buat? Maka kita sambung malam nanti insya-Allah. Lalu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mudah-mudahan kita dapat tahu lebih lanjut malam nanti insya-Allah. Kita jumpa lagi. Kepada yang ingin untuk membuat pembelian buku, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Kita jumpa nanti.